Aisyah, ma haza? Haza haramul iyan. Mahiyal makulat al-bu'tina? Al-makulat al-bu'tina mislu lahmun dajajun wasamakun. Apakah maksud makanan seimbang? Makanan seimbang merupakan makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang berfungsi secara normal. Makanan seimbang seharusnya memberikan kita tenaga. Makanan yang mencukupi karbohidrat, protein, dan lemak secara optimal dan kandungan fiber yang mencukupi. Nyatakan 3 makanan yang tergolong dalam makanan seimbang. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan bijirin. Cadangkan menu sihat untuk sehari. Untuk sarapan pagi, dicadangkan bijirin, susu, dan buah-buahan. Untuk makanan tengah hari pula, dicadangkan bihun sup bersama ayam, sayuran hijau, air masak, dan buah-buahan. Manakala pula makanan malam, dicadangkan nasi bersama ikan, sayuran hijau, sup sayur, air masak, dan buah-buahan. Apakah makanan ruji rakyat Malaysia? Makanan ruji rakyat Malaysia ialah nasi. Apa yang dimaksudkan dengan simpanan wang? Simpanan wang ialah telah disisihkan atau disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan atau kecemasan. Kita perlu menyimpan wang sama ada di dalam tabung atau memasuki ke dalam akaun bank. Sekian, terima kasih. Tak nampak. Nampak mata sebelah je. Okey, baik. Terima kasih. Hari ini kita join soalan kebat. Jangan banyak gerak sangat, nanti line hilang pula. Okey, baik. Ada beberapa soalan, ada soalan bahasa Arab juga, ada soalan bahasa Melayu. Okey, jadi kita cuba jawab soalan bahasa Arab dulu. Baik, soalan bahasa Arab ni perlu dijawab dalam bahasa Arab jugalah. Okey, jadi kita cuba. Soalan pertama. Maza tufaddilina? Apa maksudnya? Maza tufaddilina? Apa yang kamu suka? Ufaddilu? Jawapannya ufaddilu. Apa dia? Buza. Okey. Kenapa suka buza? Kenapa suka buza? Kenapa tak suka syai? Kenapa tak suka asir? Kenapa awak suka buza? Sebab dia sedap. Okey, sebab dia sedap. Betul, saya pun tak nafikan memang dia sedap. Baik, soalan seterusnya, pada pendapat Aisyah, kenapa kita perlu makan makanan yang seimbang? Bagi 2 sebab. Kenapa kita kena makan makanan yang seimbang? Boleh memberikan kita tenaga. Okey. Apa satu lagi? Tenaga. Kenapa kita kena makan makanan seimbang? Selain daripada tenaga, apa lagi? Kenapa kita kena makan makanan yang ada buah-buahan, ada sayur-sayuran?
Kita tak boleh makan, contohlah kita tak boleh makan burger McD je, tak boleh. Tapi kita kena makan yang seimbang. Ada ayam, ada daging, ada sayur, buah-buahan. Kenapa? Satu tadi untuk tenaga, yang kedua untuk? Dalam memberikan kesihatan yang baik. Oh, okey, bagus. Untuk dapat satu kesihatan yang baik. Baik, apa kesan kalau seorang pelajar dia tidak mendapatkan zat makanan yang mencukupi? Dia boleh sakit. Dia boleh sakit, okey, betul. Lagi? Kalau dekat dalam kelas dia boleh jadi macam mana? Selain daripada dia sakitlah dalam kelas, macam mana bila cikgu masuk dekat dalam kelas, dia jadi apa? Cikgu mengajar dekat depan, dia sakit perut sebab makanan tak cukup. Apa yang kesan buruklah kepada diri dia? Kalau orang lain, orang yang makan makanan yang berzat, dalam kelas dia boleh bersedia. Dia dengar cikgu cakap, dia dengar, dia dapat belajar, dia dapat buat aktiviti. Tapi kalau murid yang tak dapat makanan yang cukup zat ni, dia jadi macam mana? Dia boleh tidur pula. Okey, jadi dia akan jadi lemah lah kan, lemah dan akhirnya dia susah nak belajar. Baik, seterusnya, kalaulah Aisyah ni ada peluang untuk berniaga makanan sihat, Aisyah nak jual apa? Saya jual Jual apa? kek. Tak dengar, kek? Jual kek ke? Oh, okey. Adakah kek itu makanan yang sihat? Adakah kek itu makanan yang sihat? Tak. Tapi boleh tak kita, walaupun dia bukan makanan yang sihat, boleh tak kita nak jual? Salah tak kalau kita jual kek? Boleh kot. Boleh lah. Walaupun dia tak sihat, masih lagi boleh sebab kek merupakan satu manisan. Sebab ada juga orang yang bila dia dah makan makanan seimbang, sesekali dia nak rasa benda yang manis-manis. Jadi tak salah pun jual kek. Baik. Katalah siapa tadi dengan saya, Ainul. Ainul jual kek juga. Aisyah pun jual kek. Kedai sebelah-sebelah. Macam mana Aisyah nak pastikan orang datang ke kedai Aisyah? Contoh macam saya lah, okay, saya nak beli kek, saya pergi Tambirat. Saya tengok ada kedai Aisyah, ada kedai Ainul. Dua-dua anak murid saya. Mana satu kedai saya nak pergi? Jadi apa yang Aisyah nak buat di kedai Aisyah supaya saya tertarik untuk pergi kedai Aisyah? Apa dia? Awak kena meyakinkan pelanggan awak supaya pergi ke kedai awak. Apa keistimewaan yang awak ataupun benda yang dapat menjadi tarikan lah di kedai awak berbanding dengan kedai kawan awak tadi? Apa awak nak buat? Kek yang macam mana awak nak jual?
Jual dengan lebih murah. Murah. Okey. Lagi? Bersedekah. Apa dia? Besar? Bersedekah. Bersedekah? Ha. Maksudnya orang pergi kedai awak sedekah? Lah. Apa yang nak disedekahkan tu? Okey. Kek. Awak jual kek atau awak nak sedekah? Awak nak sedekah macam mana? Kalau misal kata saya saya datang kedai awak, saya nak beli kek coklat. Kedai sebelah jual RM10. Kedai awak jual RM8. Okeylah, saya boleh beli. Habis yang bersedekah tu macam mana? Saya pergi kedai awak boleh sedekah kek dengan saya ke? Apa je yang awak boleh buat lah supaya lain daripada yang lain kedai awak. Orang suka datang kedai awak. Ada kelebihan dan keistimewaan berbanding kedai sebelah. Apa yang awak nak buat lagi? Tak boleh nak fikir. Baik. Katalah awak dah berniaga, kemudian awak dapat keuntungan yang banyak. Kaya lah awak ni lepas berniaga kek. Duit tu awak nak buat apa? Simpan. Simpan semua? Tak. Betul? Nak simpan berapa? Yang selebihnya nak buat apa? Nak shopping? Beri kepada orang yang memerlukan. Okey, awak nak memberi kepada orang memerlukan, kemudian awak nak simpan. Baik, saya nak tanya awak, apa tujuan awak simpan duit? Untuk masa hadapan atau kecemasan. Oh, okey. Baik. Jadi untuk masa depan dan juga kecemasan. Baik, contoh kecemasan yang kita boleh gunakan. Contohnya sekarang ni lah kan. Sekarang ni orang ramai tak boleh kerja, banyak kedai tak boleh nak buka. Jadi awak kalau ada simpanan tu awak boleh gunakan untuk perbelanjaan diri awak sendiri. Baik, sekarang ini sebelum kita masuk ke soalan kira-kira, satu soalan. Waktu pagi di sekolah kita ada satu program yang murid-murid akan makan waktu pagi. Apa nama program tu? Selalu Cikgu Samudin dengan guru kelas selalu sebut. R apa? RM? RMT. RMT, okey. RMT tu penuh dia apa? Tahu tak nama penuh untuk RMT? R rancangan, M ialah yang kita bincang sekarang ni lah berkenaan dengan makanan. T ialah rasa-rasa awak T tu apa? Saya tinggalkan satu huruf untuk awak. Rancangan makanan. Rancangan makanan. T, rancangan makanan terlebih. Nama dia ialah rancangan makanan T ialah tambahan. Rancangan makanan tambahan itu ialah program di sekolah untuk memastikan murid-murid dapat makan makanan yang berkhasiat. Baik, kita pergi ke soalan terakhir iaitu soalan kira-kira.
Sedia? Sedia dengan kertas dan pensel untuk mengira. Baik, soalannya ialah Puan Ani dah? Belum? Okey, soalannya ialah Puan Ani seorang pengusaha makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, RM7,630 disimpan ke dalam bank. Bank memberi faedah sebanyak 3% setahun. Berapa nilai faedah yang diterima oleh Puan Ani? Saya ulang. Saya ulang semula. Puan Ani dia simpan duit 7,630 dalam bank. Kemudian bank bagi faedah sebanyak 3% kepada Puan Ani. Jadi berapa yang Puan Ani terima? Faham tak? Tambah. Bukan tambah, darab. Darab. Puan Ani simpan 7,630. Disebabkan dia simpan dekat dalam bank, bank bagi macam hadiah lah, macam sagu hati yang disebut sebagai faedah. Jadi bank bagi berapa? Bank hanya bagi 3% daripada simpanan Puan Ani tadi. Jadi 3% tu bersamaan dengan berapa ringgit? Dah dapat? Belum. Awak buat macam mana? Awak kira macam mana? Tengok ni. Aisyah. Dah dapat? Boleh tak nak kira tu? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tengok sini. Tengok kamera. Okey, ni cara dia. Allah. Kira yang macam ni. 3/100 darab 7,630.
Awak darab dulu yang ni, atas ni. 3 darab dengan yang ini, dapat jawapan. Awak bahagi dengan 100. 7,630 darab dengan 3 dulu. Sekejap. Kita darabkan dulu, lepas tu bagi ke cikgu? Kemudian baru bahagi dengan 100. Dah dapat jawapan? Dah. 7,630 darab dengan 3/100. Jadi jawapannya ialah Hmm. 228 ringgit 9 sen. 9 sen ke 9? 9 apa? 9 sen. 228 ringgit 90 sen. Okey. Jadi ini ialah keuntungan yang diterima oleh Puan Ani. Jadi saya nak tanya dengan awak, untung ke tidak kalau kita simpan duit dekat dalam bank? Untung kot. Untung. Untunglah sebab kita simpan 7,630, bank bagi kita RM228.90. Kalau kita simpan dekat dalam tabung, duit tu 7,630 je lah. Okay. Baik, sebelum kita berakhir, buat satu rumusan apa yang Aisyah dapat sepanjang kita buat PBL ni. Ataupun pengalaman Aisyah ke apa-apalah. Ataupun pengetahuan yang Aisyah dapat. Cuba kongsikan dengan saya. Sebelum ni Aisyah tak tahu, kemudian sekarang ni Aisyah dah tahu. Apa dia? Boleh memahami apa yang cikgu ajar. Okey. Lagi? Apa yang difahami tu? Apa yang cikgu ajar? Berkenaan dengan apa? Makanan, minuman. Okey, tentang makanan dan minuman. Ada lain-lain lagi? Tak ada dah? Dah habis? Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Aisyah. Syabas, walaupun Aisyah malu-malu nak buka kamera pun masih lagi bersembunyi macam tu. Ada malu-malu tapi at least ada sedikit keberanian untuk menjawab. Dan syabas kerana telah menyertai PBL dan KMR ini. Jadi apa-apa keputusan nanti akan dimaklumkan lah. Harap-harap adalah hadiah yang menanti. Kan? Dah penat lelah dah kita buat video semua. Kita dah ber-GM, harap-harap adalah hadiahnya. Baik, jadi sebelum berakhir nanti awak sampaikanlah salam kepada
family awak, sebab saya yakin family awak sebenarnya yang banyak tolong awak untuk selesaikan PBL dan KMR ini. Okay? Jadi jaga diri, jaga kesihatan baik-baik. Bila-bila kita jumpa lagi, ber-PDPR lagi. Okay? Ada apa-apa nak cakap? Terima kasih cikgu sebab dah ajar saya. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye. Boleh leave.